اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8 baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 8 baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan tiada harus baginya bagi seseorang, dan tiada harus, yakni haram baginya bagi seseorang redha dengan maksiat, dan jika adalah ia maksiat dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun perkara maksiat ni dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah, ditakdirkan oleh Allah yang bersifat dengan iradah. Ahli sunnah wal jamaah, sekalipun maksiat yang berlaku tu kehendak Allah, sekalipun maksiat yang berlaku tu adalah takdir daripada Allah, haram baginya bagi seseorang redha dengan maksiat. Dan jika adalah ia maksiat tu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun, tiada harus baginya redha tu daripada, tiada harus baginya bagi seseorang redha dengan maksiat ni daripada pihak keadaannya keadaan maksiat ditegah daripada maksiat, kerana bahawa redha dengan maksiat itu maksiat pula. Ar-redha bil maksiati maksiatun, redha dengan maksiat itu maksiat pula. Hak ni hak tiada harus redha, dengan makna haram redha dan wajib redha dengan maksiat. Ni yang lepas kita baca dah ni. Ni kena letak molek ni. Satunya haram redha, satunya wajib redha. Redha akan apa ni? Hak satunya haram redha berdosa. Satunya wajib redha, tidak redha pula berdosa. Satunya haram redha, jangan sesekali redha berdosa. Kemudian satunya pula wajib redha, tidak redha jadi berdosa pula. Ni terbalik ni. Satunya haram redha, satunya wajib redha dengan maksiat. Maksiat ni kederhakaan. Maksiat yang haram redha
maksiat yang wajib redha ni satu maksiat yang sama. Satu maksiat yang sama. Jadi satu maksiat ni daripada satu pihak mengelepaskan pihak ni apa, segi ada segi. Dari satu pihak, dari satu segi maksiat ni haram redha, dari satu pihak, dari satu segi maksiat ni wajib redha. Satu maksiat yang sama. Ni maksiat lain pula. Maksiat yang lain ni pun sama juga. Dari satu pihak, satu segi haram redha, dari satu pihak, satu segi wajib redha. Ni maksiat lain pula ni. Maksiat ni pun sama, satu maksiat. Tapi satu-satu dan lain ni. Satu maksiat ni dari satu pihak, satu segi haram redha, dari satu pihak, satu segi wajib redha. Maksiat ni pula terbit daripada siapa? Dilakukan oleh siapa? Sama ada terbit ataupun dilakukan oleh kita, sama ada terbit ataupun dilakukan oleh orang lain. Sama je. Maksiat ni kita buat, maksiat ni orang lain buat. Orang lain buat ni kita buat contoh hampir anak kita buat. Kata senang. Orang lain ni kalau suami terbenar isteri. Mana ni? Orang lain ni kalau mak ayah terbenar anak. Orang lain ni kewajipan kita ni suruh makruf cegah munkar. Ni luar pula di sini. Jadi sama ada maksiat tu dilakukan oleh kita sendiri, oleh anak-anak kita, oleh orang-orang yang lain. Satu maksiat ni satu pihak, satu segi haram redha, maksiat yang sama. Satu pihak, satu segi wajib redha akan maksiat yang sama. Satu ni lain-lain lah. Ada ni. Hak wajib redha ni dan wajib redha dengan maksiat. Wajib redha ni daripada pihak. Kita melepas bincang panjang dah. Pihak ni. Pihak ni nak sebut apa? Dalam kitab Faridatul Faraid pihak. Di hadapan saya ni saya bawa kitab Munyatul Musalli. Pihak juga. Disebut pihak juga. Cuma minggu lepas kita sebut dua lah, pihak dan segi. Ada orang komen dalam FB, dia kata sudut pandang. Ya, sudut pandang. Sudut pandang. Dua perkataan, jadi banyak guna masa pula. Pihak dengan segi dah dah. Jadi dua pihak, dua segi ni. Hak wajib redha ni daripada pihak mana? Daripada pihak keadaannya, keadaan maksiat itu dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang berlaku tu kehendak Allah. Qada dan qada kan, ni kita masih lagi bicara iradah ni. Kita masih lagi belum habis bicara sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah yang bersifat dengan iradah menghendaki segala-gala perkara, sama ada perkara baik ataupun jahat. Jadi perkara jahat maksiat ni dikehendaki oleh Allah pegangan kita. Dari pihak, dari segi maksiat ni adalah kehendak Allah, maka wajib kita redha. Tidak redha berdosa pula kita. Kenapa wajib redha? Kerana bahawasanya redha dengan hukum Allah. Hukum di sini bukan hukum halal haram tu. Hukum di sini keputusan Allah. Apa keputusan Allah di sini? Kehendak Allah lah. Itu hukum. Dia hukum ni bahasa Arab. Bahasa Melayu kita hukum ni keputusan. Hukum syarak, keputusan syarak. Menetapkan perkara ni wajib, perkara ni sunat, perkara ni harus, perkara ni haram, perkara ni makruh. Dia panggil apa tu? 5 tu. Hukum syarak. Mana apa hukum syarak? Keputusan syarak. Syarak yang memutuskan hukum wajib, sunat, harus, haram, makruh tu. Ada dipanggil hukum akal. Hukum akal, wajib, mustahil, harus tu. Akal yang memutuskan. Itu hukum akal. Kenapa akal memutuskan
mesti Tuhan ada. Itu wajib pada akal Tuhan ada. Akal memutuskan tak terima sama sekali ketiadaan Tuhan. Ketiadaan Tuhan tu mustahil. Pada ni. Dia ada hukum adah. Hukum adah ni keputusan yang berlandaskan kepada adah. Adah mana apa? Kebiasaan. Adah mana apa? Hak sokmo. Adah panggil apa? Hak labu. Kenal labu? Suka dah. Betul tak labu? Betul. Labu. Ada orang kita tahu labu? Saya selalu sebut pula. Masa gitu dah rasanya. Adah tu hak labu, hak sokmo. Kita sokmo dah. Murah sokmo kita ni. Sokmo. Sokmo ni apa? Kebiasaan. Hak labu dia. Jadi hukum adan hukum berlandaskan kepada hak kebiasaan. Makan banyak kenyang. Maka makan banyak hukum adahnya wajib kenyang, mesti kenyang, sahih kenyang, pasti kenyang. Boleh kata wajib kenyang, sahih kenyang, pasti kenyang, mesti kenyang. Ada. Kita menetapkan kata wajib kenyang, kita menetapkan bahawa pasti kenyang, kita menetapkan bahawa sahih kenyang. Mana ni? Kita menetap kok mana ni? Kok ada sama-sama. Makan banyak wajiblah kenyang. Wajib ada. Kenyang Tuhan buat itu hukum syarak pegangan tu. Hukum akal harus je. Makan banyak kenyang, akal boleh terima. Makan banyak tak kenyang, akal boleh terima. Itu harus akal. Makan banyak kenyang harus akal. Makan banyak tak kenyang harus akal. Lepas suak tak kenyang orang hak terlantar. Mana apa tu akal boleh terima. Tetapi apa yang berlaku tu sudah menyalahi adat. Sudah benar luar biasa. Sudah pelik ni. Ni ada penyakit lain dah ni. Makan kita suak dak putih-putih ni, tuang di lampau semacam ni. Tuang di lampau semacam. Dipanggil apa tu? Menyalahi adat. Kalau ke adat mustahil makan banyak jadi pesen tu mustahil adat tu berlaku tu akal haru, akal boleh terima. Syarat tetap dah semuanya perbuatan Allah Ta'ala belaka pada ni. Itu dipanggil hukum. Jadi hukum ni keputusan. Sini hukum Tuhan ni hukum mana apa? Keputusan Tuhan. Jadi perkara jahat maksiat yang berlaku ni keputusan Tuhan. Tuhan mana? Yang mukhtar. Tuhan yang memilih. Tuhan. Sebab apa? Sebab ikhtiar hakiki, pilihan hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Pilihan hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mukhtar ni yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab ikhtiar hakiki, pilihan hakiki milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar hamba, pilihan hamba hanya majazi sahaja, letak saja. Hakikinya semua tu adalah mukhtar yang dipilih oleh Tuhan yang bersifat dengan iradah. Jadi perkara maksiat ni adalah hukum Allah, keputusan Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah yang Allah Ta'ala hukumkan, Allah Ta'ala putuskan pada azal. Hukuman Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi kita mengelupah panjang sedikit balik kepada umbi. Umbi yang pertama, maksiat tu adalah keadaannya ditegah. Sebab apa ditegah? Sebab datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang. Kemudian pihak yang kedua, segi yang kedua, maksiat tersebut adalah kehendak Allah, hukum Allah, keputusan Allah. Maka dari sudut kehendak Allah,
kita wajib kena redha, wajib redha. Jadi kita nak bicara bab haram redha, wajib redha, kita kena balik pada umbi pegangan. Redha ni bukan bicara tauhid sebut semua dah. Redha ni bicara ibadah batin ni. Ibadah hati. Redha ni ibadah hati. Redha ni macam ikhlas lah. Ikhlas kan ibadah hati. Redha ni macam tawakul lah. Tawakul kan ibadah hati. Sabar ibadah hati. Redha ibadah hati. Bukan pegangan. Kita duk ngaji sekarang ilmu tauhid, ilmu pegangan. Kemudian Syekh Ahmad ni selit bab haram redha, wajib redha, hak bicara dalam ilmu tasawuf. Lepas tu saya bawa kitab Panah Bagi Hati ni. Tapi bukan nak baca kitab Panah Bagi Hati. Cuma saya bawa sebagai tempat sandaran. Sebagai tempat sandaran. Kita saya tengok hacu lebu dah kitab ni. Ni tak ada dah depan ni. Tak ada ni. Hak ada depan Ustaz 17. Hak lain cabut. Simpan dalam file. Gitu lah. Siapa tahu nak cari meninggal. Nak cari dalam file tu. Sebab banyak orang kitab lain buat jenis. Dia sebab biasa kitab Faridah, kitab Munitul Musalli yang saya mengajar sekarang ni bukan kitab asal. Bukan kitab asal. Ni saya photostik. Kitab asal simpan. Sebab apa? Sebab kitab asal tu pun nak pegang pun takut dah. Takut jadi macam nak gelah. Ni Munitul Musalli. Ni saya photostik dah ni. Nak photostik dah. Sebab hak asal tu dia jadi macam kita kalau kita buka, kita tutup tu salah tutup kuat sikit je, terbang selah. Cabut. Mana ni? Masa sebelum saya photostik dulu nak buka tu sela-sela je. Nak tutup sela sebab apa? Dia kertas tak sama macam kertas sekarang. Kertas sekarang wallahu a'lam lah, takut akan datang jadi macam kertas pesen lama ni. Tak tahulah sebab kertas pesen lama ni kertas gini. Dia kertas bukan kertas licin. Ni memang ni tepi ni dia boleh lokok. Apa panggil tu? Lokok. Gelar. Saya photostik pun cari kedai hok memang kenal. Hok kedai kenal tu tak ada dah. Nak pergi kau lain takut jadi kita pergi kedai biasa kan. Diwak kitab ni macam buku biasa. Hilang hok ni menangis jawapan kita. Ada ni. Jadi terpaksa lagi pakai. Jadi saya bawa kitab Panah Bagi Hati ni sebagai panduan. Sebab kita bicara ni bukan bicara tauhid. Kita bicara berkaitan dengan sifat mahmudah, redha dengan qada Allah. Dalam kitab Panah Bagi Hati, redha dengan qada Allah ni sifat mahmudah yang ke-9. Sifat mahmudah yang ke-9. Sifat mahmudah pertama taubah. Kedua khauf, takut akan Allah. Zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakul, kasih akan Allah, redha dengan qada Allah. Yang ke-10-nya ingat akan mati. Ni ya kitab Panah Bagi Hati. Hak ni ilmu tasawuf, hak qada wajib fardhain atas kita belajar dan beramal. Wajib atas ibu bapa ajar kepada anak-anak sebelum masuk umur baligh. Wajib atas suami kena ajar isteri dia. Ni hebatlah. Dalam kitab Panah Bagi Hati 10 sifat kecelaan, 10 sifat kepujian. 10 sifat kecelaan kena ajar, 10 sifat kepujian kena ajar sekurang-kurangnya. Sifat kecelaan dalam kitab Panah Bagi Hati ni sifat loba atas makanan, loba atas berkata-kata, ghadab, marah, dengki, kedekut dan kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia,
takabur, ujub, riyah. Ni semua ilmu yang wajib fardu ain kita belajar dan kita beramal dengan bahawa kita membersihkan hati kita daripada sifat kecelaan. Apa ni sifat kecelaan? Sifat ni syarat cela. Pada ni. Sifat ni syarat cela. Allah dan Rasul cela. Kalau kita bersifat dengan sifat Allah cela, kalau kita bersifat dengan sifat yang Rasul cela, zahir semayang rajin, zahir puasa rajin, zahir mengaji Quran, berzikir rajin, berselawat rajin, tak akan diterima. Sebab zahir je nampaknya. Hak batin kita bersifat dengan sifat yang Allah cela, yang Rasul cela. Ini pesek orang nifak, orang yang berpura-pura. Nak comel orang nampak kat luar, hak dalam orang tak nampak, dia kekalkan dengan sifat yang Allah cela, hak Rasul cela. Ni hak Imam Ghazali dalam kitab Minhaj ni. Terkadang perkara-perkara yang harus, hak harus ni apa? Tidur malam ditinggalkan kerana nak qiyamul lail. Perkara harus contohnya makan siang hari kerana nak puasa sunat, tinggal. Tidur malam pun tinggal sebab nak qiyamul lail. Makan siang hari pun tinggal kerana nak puasa sunat. Hak harus tinggal kerana nak buat sunat, tetapi mengekali hak haram dalam hati. Riya, ujub, takabur, kan ada. Hak zahir itu harus tinggal, buat amal sunat. Tapi hak batin kekalkan sifat yang dicela oleh Allah, dicela oleh Rasul, sifat haram, berdosa, dosa besar. Ada fardu ain. Fardu ain kita belajar, fardu ain kita beramal dengan bahawa kita membersihkan hati kita daripada sifat kecelaan. Belajar mudah, beramal payah. Tapi kalau belajar pun tak ada cerita. Tak ada cerita. Tauhid comel, pekoh comel, tapi hati mengekali sifat yang dicela oleh Allah. Ini bukan. Orang berpura-pura ni, dia comel hak luar je. Hak batin dengan Allah, dia kekalkan dengan mengekali sifat yang Allah cela, hak Rasul cela. Patut ni fardu ain. Wajib mandatori. Faham tak ni? Ini ayat-ayat orang sekarang bombastik orang kata. Mana wajib mandatori. Mana mandatori? Tak usah buat alasan apa dah. Tak usah duk ngelok. Nak agama, hak ni kena belajar. Fardu ain. Wajib mandatori atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf, yang berakal serta dengan baligh sampai umur, sama ada lelaki, sama ada perempuan. Sehingga kalau perempuan tu nak belajar tidak diizinkan oleh suami, perempuan tu nak belajar tidak diizinkan oleh ayahnya, tetap wajib dia kena belajar. Haram dia taat pada suami dia, haram dia taat pada ayah dia. Sebab apa? Hak ni wajib fardu ain, wajib mandatori. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Ingat baik tu. Tak lepas tu dak cari waktu tak ada cerita sampai ke langit mana pun tak ada. Dalam kitab Pandang Bagi Hati ni. Jadi kita nak bicara hak redha ni, masa lagi bicara fardu ain. Tapi kita kena khusus lah. Kena khusus hak dalam kitab Pandang Bagi Hati. Yang hak dalam kitab Faridatul Faraid ni pergi kepada bicara iradah, kehendak Allah termasuk perkara jahat. Jadi tajuk kita hak sebenar, kehendak Allah baik dan jahat. Kemudian hak perkara jahat ni dari segi pegangan tetap dah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hak ni tetap ni, hak saya sebut sok mudah. Hak ni tajuk rukun iman yang keenam. Khairihi wa syarihi. Baik iman dan taat, kehendak dan perbuatan Allah. Jahat, kufur dan maksiat, kehendak dan perbuatan Allah. Hak ni pun kadang-kadang rupa agama, pekoh comel, tasawuf comel, boleh menyampaikan ilmu agama, boleh mengajar sikit sebanyak, tiba-tiba bab pegangan perkara jahat, kehendak dan perbuatan Allah ditolak. Tak logik akal, tak munasabah. Perkara jahat, perkara yang Allah Ta'ala marah, Allah tak lagi kehendak. Ni tak logik, tak munasabah ni. Ni akhir zaman.
Kalau dalam bab ni tak luluh, bab rukun iman yang keenam tak luluh, baik jahat kehendak dan perbuatan Allah, hak pekoh tasawuf pun comel macam mana pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini asas sahaja. Ini rukun iman yang keenam, baik jahat, qadar dan qada Allah. Hak ada di tajuk rukun iman yang keenam, untung baik, untung jahat. Sama terus lagi bicara bab ikhtiar dan usaha. Tak dosa tak ada di tajuk rukun yang keenam. Dan kita bicara sifat 20 ni pun, kita bicara bab sifat 20 ni, kita bicara bab wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, semua perbuatan Allah. Tak cerita bab kita usaha. Kita bicara bab sifat qudrah, Allah yang berqudrah, yang melakukan segala-gala perkara. Tak cerita bab kita usaha. Kita masuk bab iradah ni, sifat yang ke-8, sifat iradah ni, kesemuanya kehendak Allah. Tak cerita ikhtiar usaha. Memang tak cerita di sini. Di ikhtiar usaha ni tajuk lain pula. Hak ni hak banyak terpesong dalam bab ikhtiar usaha. Terajuk jadi qadariyah, terundur jadi jabariyah. Yang tu peringat semua hak ikhtiar usaha ni akan ni lah. Sebab apa? Di tajuk rukun yang keenam tak sebut ikhtiar usaha. Dibicara wahdaniyah, dibicara qudrah, bicara iradah, tak sentuh bab ikhtiar usaha. Kalau tidak disentuh bab ikhtiar usaha, ditakuti akan terundur jadi jabariyah. Ada. Kita mengaji bab wahdaniyah, keesaan pada perbuatan Tuhan belaka. Lagi pada qudrah iradah, kesemuanya qadar dan qada Allah belaka. Ni. Takut tundur jadi jabariyah. Ada. Sebab apa? Sebab di situ hanya bicara hak Tuhan belaka. Hakikinya betul lah. Tapi masalah sekarang bukan hak hakiki, hak tapak ni, hak wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, qudrah iradah, wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, semuanya hak Tuhan belaka. Qudrah iradah, kesemuanya kehendak dan perbuatan Allah. Hak ni pun tak jadi hak ni. Tak lepas hak tapak ni. Hak jadi qadariyah tu. Akhirnya pilihan dan perbuatan hak kita sendiri, bukan keesaan pada perbuatan dengan bahu semua perbuatan Allah. Jadi ikhtiar usaha ni pula bukan hak datang dari qudrah dan iradah Allah pula, jadinya hak kita sendiri. Hak ni jadi qadariyah. Mana qadariyah ni berat daripada jabariyah. Tapi kita bila bicara bab wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, qudrah iradah, kita akan selit lalu bab ikhtiar dan usaha. Ikhtiar usaha kita akan selit lalu dah. Hakikinya balik pada wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Hakikinya balik pada qudrah dan iradah. Hakikinya sebenar-benarnya balik kepada rukun iman yang keenam. Sekalian qadar dan qada. Jangan lucu tu. Kita ahli sunnah jemaah berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan pun hakikinya hak Tuhan belaka. Sudah kat tu je. Walaupun kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan tidak boleh bekah. Bukan pilihan dan perbuatan tak boleh bekah. Diri pilihan dan perbuatan pun hak Allah Ta'ala dah. Bukan hanya pilihan dan perbuatan tak boleh bekah. Yang menghasilkan pilihan dan perbuatan kita Allah Ta'ala sahaja, bukan. Diri pilihan dan perbuatan pun hak Tuhan. Balik pada wahdaniyah pada perbuatan, balik pada qudrah, balik pada iradah, balik pada rukun iman yang keenam, sekalian qadar dan qada Allah, termasuk diri pilihan, termasuk diri perbuatan. Dan hakikinya tak ada lah. Balik pada wahdaniyah, qudrah, iradah, tak ada lah kita. Jadi tak sentuh bab kita takut terundur jadi jabariyah. Sekarang ni bukan jabariyah dah. Qadariyah, bukan lebih daripada qadariyah pun ada dah sekarang ni. Tapi hak tu tajuk, tak ada tajuk di rukun yang keenam. Perkara jahat pun boleh lagi berpegang, bukan datang daripada kehendak Allah. Tak nak cerita lah. Di sekarang ni kita iradah bicara kehendak Allah pada perkara jahat. Pada perkara jahat. Ada ni kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
jadi perkara jahat kehendak Allah, macam mana pula dari sudut hati kita? Boleh redha ke tak boleh redha? Boleh redha ke tak boleh redha? Ni. Mana pun ni nak bicara hak berkaitan dengan kehendak Allah, perkara jahat, perkara maksiat. Maksiat ni contoh perkara jahat. Perkara jahat ni kufur dan maksiat. Ada ni. Kufur dan maksiat. Perkara baik, khairihi wa syarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi." Dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah baik. Kehendak dan perbuatan Allah baiknya apa? Iman dan taat seseorang. Wa syarihi, dan jahat kehendak dan perbuatan Allah. Syarihinya apa? Kufur dan maksiat. Jadi maksiat di sini ni bicara kepada perkara jahat. Didatangkan contohnya maksiat. Termasuk juga contoh kufur, sama juga. Kekufuran yang berlaku tu pada seseorang. Kekufuran orang kafir ni contohnya. Pada ni. Kekufuran seseorang. Kita ni sebut kekufuran seseorang, jauhlah kitanya. Sebab kita ni lahirkan di kalangan orang Islam. Sebagai contohlah, dia tu masuk Islam. Dia masuk Islam. Keluarga dia agama asal tapi dia dakwahlah keluarga dia tu kepada Islam atau bab syariat tu. Macam mana hati dia hak bab kekufuran yang dikekalkan oleh mak ayah dia, adik-beradik dia tu. Kan kira mana? Mudah sikit kalau macam kita ni sebut kekufuran seseorang, jadi payah nak nampak. Kalau sebut maksiat, maksiat tu kita pun melakukan maksiat. Anak-anak kita pun melakukan maksiat. Orang sekeliling kita pun melakukan maksiat. Maksiat mudah sikit. Kalau contoh kufur, jadi jauh sikit dah. Tapi kalau lah contoh mu'allaf tadi, mak ayah masih lagi kekal dalam kekufuran. Adik-beradik masih lagi kekal dalam kekufuran. Syariat zahirnya dia sentiasa dakwah. Dakwah dengan hal, dengan akhlak dia. Ada ni. Akhlak dia. Akhlak tu kadang-kadang memain peranan yang lebih besar daripada percakapan. Dia masuk Islam, dia menunjukkan akhlak yang baik kepada mak ayah dia yang masih lagi kafir. Itu jalan dakwah dia. Tapi macam mana hati dia dengan kekafiran mak ayah dia? Macam mana hati dia dengan kekafiran adik-beradik dia ni? Keluarga rapat-rapat. Dan kemungkinan dia masih lagi duduk di rumah yang sama. Kalau duduk di rumah sama pun dia sentiasa balik, cuti balik. Kan ada ni. Tapi mak ayah dia kafir. Adik-beradik dia kafir. Padahal macam mana hak hati tasawuf? Dari sudut mana haram redha, dari sudut mana wajib redha. Sama je tu. Sama bicara maksiat ni. Boleh pergi pada sipir hak perkara-perkara kufur pun samalah dengan maksiat. Jadi kekufuran yang dilakukan oleh mak ayah dia tu, adik-beradik dia tu, pilihan sendiri, perbuatan sendiri. Maka haram redha. Bukan kalau redha dengan kekufuran, jatuh kufur sama. Kita bicara redha dengan maksiat. Ar-redha bil maksiati maksiatun. Redha terima akan perkara maksiat sama, berdosa sama. Contoh, orang muda nak main pesta-pesta, biarlah ke dia. Kita masa dulu pun muda juga. Tua-tua ni duduk masjid dah. Lepas tu macam mana tu bunyi ada main joget bandar contohnya. Biarlah. Biar orang muda lepas hawa. Macam kita dulu pun pesen tu juga. Tua-tua dia bawa main masjidnya. Biarlah. Dia retak dengan maksiat yang berlaku. Dia duduk masjid, dia berdosa sama. Berdosa menyertai maksiat, dia tak pergi. Dosa kerana hati terima, setuju maksiat tu. Hak orang pergi tu maksiat perbuatan. Hak dia tak pergi ni maksiat hati. Sebab apa? Redha, terima, setuju. Okey je lah untuk orang muda. Macam tu. Itu redha dengan maksiat. Kalau redha dengan kekufuran, redha bil kufri kufrun.
Tu. Waktu buka lagi tu. Redha dengan kekufuran jatuh kafir. Wal iyazabillah. Dari sudut mana? Dari sudut kafir keluarga dia asal tu pilihan dan perbuatan sendiri. Dari pihak dari segi kekufuran keluarga di mak ayah dia ni adik-beradik ni adalah kehendak Allah. Dari pihak tu, dari segi tu wajib redha, jangan persoal kerjaan hukuman Tuhan. Bapalah Allah, engkau kekalkan lagi mak ayah ni dalam kafir, engkau kekal lagi adik-beradik dalam kafir. Kenapa ya Allah? Haram kerana tidak redha dengan kehendak Allah. Allah yang mengkehendakkan keluarga tu masa lagi kafir. Redha lah, terima. Tapi terima dari sudut kekafiran tu kehendak Allah. Tapi dari sudut kekafiran tu adalah pilihan dan perbuatan keluarga sendiri, maka hak tu haram redha. Bukan kalau redha dengan kekufuran jatuh kafir pula orang redha, bukan hanya dosa saja. Redha dengan maksiat berdosa, redha dengan kekufuran jatuh kafir. Ni contoh. Contoh dalam kitab. Jadi adalah orang kafir, budak kafir mari jumpa dengan kita, ayah haji, mak haji, saya nak masuk Islam, saya nak mengucap kalimah syahadah. Apa tindakan kita? Apa tindakan kita? Relax dulu, sabar, relax. Nantilah ayah haji, mak haji, wak air dulu. Makan dululah, biar tenang-tenang dulu. Baru siapa ni, penat lagi ni, letih lagi ni. Sabarlah dulu. Kita makan-makan, minum-minum, pergi mandi-mandi, rehat-rehat dulu. Baru kita kira semula tadi. Apa hukum kita menangguhkan seseorang kafir yang nak masuk Islam? Apa hukum? Haram, dosa besar, tetap dah. Haram dosa besar, tetap dah. Ada. Yelah, kita tangguh, nak suruh dia makan dulu, nak suruh dia mandi dulu, nak suruh dia berehat dulu. Kita tangguh akan kekafiran seseorang, dia nak keluar dari kafir dia, kita tangguh buat apa? Dia nak berhenti maksiat, kita tarik tolong lalu dah. Ada tak? Dia nak berhenti dari kafir, kita nak suruh tangguh. Ada tak? Haram tetap dah. Kalau dia redha, dahlah kafir tambah 10 minit je lagi. Dah dia kafir dah selama ni, daripada budak lagi kafir. Bawa tambah 10 minit kafir. Biar gila. Redha dengan kafir dia tu. Redha, jatuh kafir orang tu. Tak ada dah. Di dalam kitab kadang-kadang dia sebut secara kasar sikit lah, secara tak ada huraian yang panjang. Maknanya kita melengahkan seseorang yang nak masuk Islam jatuh kafir. Ada gitu je. Jatuh kena huraian. Jatuh kafir, dia kena huraian kat mana? Jika ia redha kekafiran seseorang, hak tambah lagi 5 minit 10 minit tu. Dia tu kafir. Dia tak redha, suka sangat hati dianya waktu nak masuk Islam. Tapi kenapa menangguhkan? Kita menangguhkan ingat ke dah apa? Barulah haram dosa besar. Tapi kalau apanya nak kafir 5 minit je, biarlah dia kafir 5 minit lagi. 5 minit pun kafir. Kalau mati saat tu kekal neraka. 5 minit 10 minit pun kafir, bukan benda kecil ni. 5 minit 10 minit lagi kalau dia mati. Jadi redha dengan kafir tu. Kerana tu maka jadi kafir. Ar-redha bil maksiyah bil kufri kufrun. Tapi tak ada lah kerana tu, kerana dak uti. Dah uti dah. Ataupun tak pernah sepanjang hayat orang kafir mai jumpa supaya ajar mengucap. Jadi ayah haji, mak haji ni tak pandai mengucap. Sehingga mengucap ni kena pegang tangan molek, kena pergi masjid,
kena pergi buat pejabat agama, hak tu hak kemudian lah. Kita buat dulu hak tak rasmi ni. Tak rasmi pun sah dah. Nak masuk Islam, kita pun ajar dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Okey, jadi dah. Lepas tu kita pun telefon lah orang lain kata, telefon untuk imam ke apa ke, kita buat mengucap di masjid malam karang pula lepas dia keluar maghrib contohnya, ataupun siap mengucap. Okey, kita pergi pejabat agama lah, kita daftar, tak apa lah, waktu susul lilah kemudian kena pergi daftar lah jabat agama. Tu cerita kemudian tu. Hak dia nak mengucap ni, kita wajib ajar segera. Yang duduk tangguh-tangguh, nak minum air lah, nak pergi makan dulu lah, nak pergi suruh mandi dulu lah, nak suruh rehat dia. Tak ada. Ataupun nanti saya pergi panggil Tok Imam di rumah dia. Tak boleh. Lain jumpa dengan kita, Haji, saya nak masuk Islam ni, tolong bawa saya ke jabat agama. Dia bukan nak dengan kita. Dia nak suruh kita bawa ke jabat agama. Kita bawa jabat agama. Pada ni, maknanya dia bukan nak dengan kita. Kalau nak kita, barulah kita wajib segerakan. Jadi bukan nak dengan kita jangan duduk tekan-tekan, takut kita jadi pula. Dia mari jumpa kita nak minta tolong supaya kita bawa pergi cari Tok Imam ke, suruh kita bawa dia pergi jabat agama ke. Tak apalah kalau dia bukan minta dengan kita. Kita masa-masa gitu kita nak desak dia, takutkan dia jadi nak mengucap. Hak ni tak dia mari direct dengan kita ni. Ayah haji, mak haji, saya nak masuk Islam, ajar saya mengucap. Wajib ajar saat tu juga. Tangguhkan sekurang-kurang haram dosa besar, redha dengan kafir hak sekejap tu. Al-redha bil kufri kufrun. Kita ada lah siapa tangguh tu. Cuma kalau tangguh pun kerana kita kejut, kerana kita tak reti nak buat, kerana kita jahil, itulah dosa, tetap dosa. Dah benda yang kita tak pernah dah. Ajar mengucap, rasa ajar mengucap lembek ayah haji dengan mak haji, pesak kejutan. Mana selama mana kawan tu Islam beriman, selama itulah hak ajar dia mengucap tu boleh pahala sampai ke bila-bila. Dah pesak ayah haji dengan mak haji. Benda yang ni benda yang sejarah besar dalam kehidupan. Ada ni. Hak tu hak bab kekafiran, masuk dalam perkara jahat. Tapi dah kita pergi kepada maksiat. Pergi pada maksiat. Jadi termasuk juga bab kekufuran. Sebab perkara jahat, kufur dan maksiat. Kemudian kita pergi kepada redha. Ni hak dalam kitab Panau Bagi Hati. Saya ambil dia punya huraian, dia bukan nak baca kitab. Di dalam kitab Panau Hati, redha dengan qada Allah. Redha dengan qada Allah. Apa dia makna redha? Didatangkan terjemahan redha di sini adalah suka hati. Suka hati ni makna setuju hati lah kita kata. Suka hati. Bukan suka hati ni dengan makna gembira. Suka hati. Suka hati makna setuju hati. Apa ke? Jong ke jong. Jong hati dia panggil. Jong kan dia panggil jong hati. Jong hati ni mana apa ni? Selain. Mana apa ni? Hati kenang, hati suka, hati setuju. Itu dia mana suka hati. Redha akan segala yang dikehendaki oleh Allah. Itu qada. Dan ketiadaan i'tiraf, ketiadaan menyangkal, ketiadaan ketiadaan persoal. Ketiadaan persoal. Kenapa Allah ni? Tu panggil i'tiraf. Panggil apa? Bangkang. Dalam kitab ni panggil menyangkal. Ketiadaan i'tiraf ditimbul dengan menyangkal, membangkang. Mana apa? Tiada i'tiraf, tiada persoal pun akan segala yang diperlakukan oleh Allah atas hamba-Nya.
Jadi redha dengan makna setuju hati dan tidak iktiraf. Itu redha. Redha mana apa? Terima hati dan hati kita tidak persoal kenapa Allah berdiam-diam, kenapa Allah kehendakkan berdiam-diam. Tu. Ketiadaan seumpama tu dipanggil redha. Kemudian dengan qada Allah diterjemah apa qada Allah? Diterjemah qada Allah akan segala yang dikehendaki oleh Allah, akan segala yang diperlakukan oleh Allah atas hamba-Nya. Itu qada. Apa qada? Kehendak Allah dan yang diperlakukan Allah, yang dibuat oleh Allah. Itu qada. Mana segala perkara yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah, akan segala yang diperlakukan oleh Allah atas hamba-Nya itu kudrah. Itu makna kepada qada. Berarti jangan lupa kita dahulu sebut kata qada saja dua makna masuk. Sebut kata qadar saja dua makna masuk. Faham tak ni? Sebut qada dan qadar, sebut qada dan qada olah makna asing-asing. Qada dan qadar jalanan Imam Asy'ari. Qada kehendak Allah, qadar perbuatan Allah. Qadar dan qada jalanan Imam Maturidi. Qadar kehendak Allah, qada perbuatan Allah. Di sini sebut qada saja. Apa qada? Yang dikehendaki oleh Allah dan yang diperlakukan oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah, yang diperlakukan oleh Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu makna kepada qada, satunya qada, tapi keluar dua makna qada dan qadar. Hak dalam hadis hak saya biasa baca semua tu, wabil qadari wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan qadar. Nak letak mana apa qadar tu? Letak kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Letak gitu. Dalam hadis itu disebut qadar je. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman dengan qadar, baik dan jahat. Apa qadar? Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Kau didatangkan satu. Hak ni didatangkan satu. Redha dengan qada Allah. Mana apa redha dengan qada Allah? Redha dengan segala yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah dan segala yang diperlakukan oleh Allah yang bersifat dengan kudrah atau qada. Kemudian redha dengan makna suka hati, makna terima hati, setuju hati, jong hati kita ni. Terima ya. Itu kehendak Allah, terima. Dan ketiadaan iktiraf, tak ada apa, tak ada bangkang, tak ada persoal. Kenapa Allah jadikan saya ni? Jangan. Kenapa Allah jadikan anak saya, keluarga saya? Kenapa Allah? Tak soal. Kenapalah Allah jadikan jadi kawi-kawi ni buat susah kita ni? Jangan soal lah. Itu qada Allah. Terima, jangan soal. Ada ni? Terima hati. Itu semua ujian daripada Allah. Jangan soalah kenapa Allah? Kenapa Allah? Itu redha. Mana apa? Terima hati, lepas tu tidak persoal oleh hati akan sekalian perkara yang dikehendaki oleh Allah dan yang diperlakukan oleh Allah atas hamba-Nya. Hamba dia, hak dia. Nak kehendak, nak berlaku benda baik, hak dia, hamba dia. Nak kehendak, nak berlaku benda jahat, hamba dia. Allah nak kehendak, nak berlaku benda manis, tu kehendak hamba dia. Allah kehendak nak berlaku benda pahit, hamba dia. Kita redha. Redha dari sudut mana ni? Dari sudut kehendak Allah. Dari sudut perkara yang dilakukan tu, perkara maksiat yang dilakukan itu ikhtiar usaha. Hak tu haram, kita redha. Ada ni. Haram, kita redha. Dari sudut perkara maksiat itu adalah sebut sudut dah. Baik minggu lepas kata pihak dan segi dah. Ke sedap sudut. Dari pihak ni, pihak dan kita, segi sudut.
Hak kata sudut pandang tu sangat bunyi. Kalau sudut saja okey. Dari sudut pilihan dan perbuatan seseorang yang melakukan kemaksiat, dari sudut tu, dari pihak tu haram redha. Walaupun hakikinya pilihan seseorang tu pun tetap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Penerbangan Hati ini, redha bukan bererti kita tidak merasai kesakitan, bukan. Bukan dengan makna kita tidak merasa sakit, bukan. Sakit tu sakitlah. Pada ni, redha dengan qada Allah ni bukan bererti kita meninggalkan ikhtiar usaha buat asbab. Bukan bererti kita meninggalkan berdoa. Bukan bererti kita meninggalkan berobat. Ni hak dalam kitab Penerbangan Hati. Dan bukan makna redha dengan qada itu meninggalkan berdoa dan berobat. Sebab apa? Sebab berdoa tu ibadah. Ud'uni astajib lakum. Tuhan kata berdoa oleh kamu akan daku. Berdoa tu perintah ibadah. Bukan makna tidak berdoa. Berobat pun ibadah. Fatadawaw, Nabi perintah. Maka hendaklah kamu berobat. Berobat tu ibadah. Redha bukan makna tidak berdoa. Redha bukan makna meninggalkan berobat. Berobat tu syariat zahir. Berdoa tu syariat zahir. Redha syariat batin, syariat hati, tasawuf. Letak molek lah. Kita beriman sekarang perkara qada Allah itu tu pegangan. Ni kena letak molek 3 ni. Jangan tukar bimbo 3 ni. Tukar bimbo panggil tak? Tukar bimbo ni apa? Tukar. Kita ada 3 Islam, iman, ihsan. Letak molek 3 ni. Pada ni. Beriman tetap dah. Kita beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah sekalian perkara baik ataupun jahat. Pada ni. Kemudian dari segi syariat zahirnya, kita buat asbab. Kita buat sebab yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintah kita berdoa, kita berdoa. Allah perintah kita berobat, Nabi perintah kita berobat, kita berobat. Allah perintah kita supaya bertaburan macam rezeki, kita bertaburan macam rezeki Allah Subhanahu wa taala. Buat hija. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Kemudian hati kitanya buat asbab serta tawakul, serta berserah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berobat, kita bekerja, boleh berobat jadi sembuh. Kita bekerja dapat hasilan yang banyak, kita wajib bersyukur. Kita berobat tak jadi, tak sembuh. Kita bekerja tak berjaya, kita wajib sabar dan wajib redha. Tu batin dah ke tu. Hak zahir ni buat macam biasa lah. Kalau kata berobat lah. Itu ibadah, itu syariat zahir. Ni dah nak beza kadang-kadang ni. Berobat mana sekarang? Tak berobat dah. Kenapa tak berobat? Redha. Tak berobat dah. Kenapa tak berobat? Tawakul, berserah kepada Allah. Dah kena jawapan tu. Sekarang ni berobat di mana? Tak berobat dah. Kenapa? Doktor kata tak ada dah, so balik baca Yasin. Doktor ni habis ikhtiar dah doktor ni, suruh balik baca Yasin. Nak kena dah kitanya. Sekarang tak berobat dah. Kenapa tak berobat? Habis modal, habis dah. Tak boleh nak pergi dah mana-mana. Habis banyak dah, habis duit dah. Rata reti dah perginya. Sekarang tak berobat. Kenapa? Kerana tak ada belanja dah. Ada ni. Mana nampak situ tu macam jalan usaha tu nampak macam payah dah sikit. Dah belanja tak ada, nak berobat macam mana?
Tapi masa dia berubah, masa dia sudah tak ada jalan berubah, hati tetap sabar, hati tetap redha, itu syariat batin. Sabar redha ni bukan pahala sunat, pahala wajib. Ada ni pahala wajib. Redha ni, sabar dan redha dengan ujian kesakitan tu, Allah Ta'ala akan ampun dosa. Habis dosa, Allah Ta'ala akan angkat darajah. Hikmahnya Allah Ta'ala nak matikan dalam keadaan diampunkan dosa, dalam keadaan darajah yang tinggi di sisi Allah. Itu hikmah dia. Ada orang sego-mego, insaf pun tidak, banyak dalam keadaan bersyukur pun tidak, mati tiba-tiba. Hak ni dak ni. Tuan uji dengan sakit. Kan kita biasa dengar kan hak mana hak Nabi sakit 12 hari, hak 4 hari yang terakhir tu macam mana kesakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu kekasih Allah, nak cerita. Nabi kisah Allah, Allah uji dengan sakit yang bersangatan tu 4 hari yang terakhir tu. Ada ni. Nak cerita tu hak Tuhan kasih. Mana sakit ni bukan mana Tuhan tak kasih. Ada hikmah dia. Ada. Jadi kalau kita sakit, pelik apa kita sakitnya? Sebab kita banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikut tulah. Mana hak kita usaha buat tu buat tu syariat zahir. Hak batinnya syariatinya benda ni redha, tawakkul, sabar, syukur. Kemudian dalam kitab Penuh Hati dimasuklah kepada kufur dan maksiat. Dalam kitab Penuh Hati dimasuk pada kufur dan maksiat, bukan maksiat saja, kufur dan maksiat. Ayat di dalam kitab Penuh Hati ni insya-Allah saya sambung semula lah ni. Maka jika engkau bertanya, ni, jika engkau bertanya, buat persoalan untuk mentahkikkan, untuk mengkejapkan, betapa aku, macam mana aku himpun antara redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat. Dia kita tanya kat tu, buat persoalan. Nak kena himpun. Himpun ni tak ni nak pisah. Tak ni nak pisah, kena himpun. Himpun antara redha dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat. Akan qada Allah, kufur maksiat tu benci. Haram redha, wajib benci. Wajib kena marah, wajib kena cegah. Jadi redha dengan qada Allah, kufur dan maksiat, benci dengan qada Allah akan kufur dan maksiat. Redha dengan benci ni, hak ni redha ni benci, berlawanan. Tapi dari sudut yang berbeza. Mana redha dengan qada Allah, kufur dan maksiat ni dari sudut kehendak Allah. Mana benci, wajib benci akan kufur dan maksiat dari sudut pilihan dan seseorang sendiri. Maka wajib benci, haram redha akan kufur dan maksiat yang hakikinya dikehendaki oleh Allah, tetapi dari sudut pandang pilihan dan perbuatan manusia sendiri. Sini aku jawab bahawasanya kufur dan maksiat itu ada baginya dua pihak, dua segi, dua sudut tu. Pihak yang pertama qada Allah, pihak yang kedua ikhtiar dan usaha seseorang. Ni kena letak molek ni sebab bab pegangan, kita bab pegangan. Kita berpegang perkara jahat kehendak Allah. Baik jahat kehendak Allah dan perbuatan Allah. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan tu tetap kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dua ni lah kita pergi kepada bab haram redha dan juga wajib redha. Haram redha dengan bahawa wajib benci. Wajib redha dengan bahawa jangan persoal akan kehendak Allah, akan perkara maksiat dan juga perkara kufur. Jangan persoal. Kenapalah Tuhan buat manusia ni
Hak kafir dengan hak Islam 3/4 ahli dunia kafir. Hak Islam 1/4, 1/4, 1/5 begitulah. 1/4, 1/5 lah. Kenapa lah pulaknya hak Islam ni buat ramai hak derhaka. Pada ni. Hak taat pula, taat kejap derhaka pula, taat sejak derhaka pula. Ngaji Quran batu mengumpat, ngaji Quran batu mengumpat. Kenapa jawab soal itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia sudut kehendak. Dia sudut pilihan sendiri yang dia mengumpat tu kenapa? Salah kamu lah. Kamu yang memilih kamu mengumpat. Tu dia sudut ikhtiar usaha. Ada sudut tu haram redha, wajib benci. Ada ni. Daripada dua pihak ni, orang ni balik pada asas syariah. Sampai bicara tinggi tu bicara lain pula tu. Tu kena letak molek, tu tidak dia salah faham. Kita bicara syariah. Ada ni. Bicara syariah. Satu dari pihak pilihan dan perbuatan seseorang. Maka haram redha, wajib benci. Satu dari segi syariahnya kita berpegang perkara maksiat itu adalah kehendak Allah. Qada dan qada. Ada sudut ni haram wajib kita redha, haram kita benci. Kita kena terima akan sekalian kehendak Allah, termasuk perkara yang jahat. Dari sudut hakiki atau bab lain pula. Dari sudut hakiki sebagaimana kita baca dalam doa kunut, falakal hamdu ala ma qadait. Tu dalam kunut kita baca tu kan. Falakal hamdu ala ma qadait. Apa makna? Falakal hamdu ala ma qadai. Dan bagi engkau jua ya Allah kepujian atas barang yang engkau qadakan. Bukan gitu makna. Falakal hamdu, dan bagi engkau jua ya Allah kepujian ala ma qadai, atas barang yang engkau qadakan. Kepujian atas barang yang engkau qadakan. Barang yang engkau qada ni, barang yang Allah qada ni baik dan jahat. Kalau baik, falakal hamdu jelas nyata. Kalau ma qada itu jahat, falakal hamdunya kut jalan mana kalau benda tu jahat? Benda tu maksiat dan kufur. Kut jalan mana? Ni kena faham balik pada situ. Kalau kita dah baca falakal hamdu ala ma qada itu. Bagi engkau ya Allah jua kepujian atas barang yang kau qadakan. Barang yang kau qadak ni hak baik je lah kepujian. Kalau hak jahat, kepujian kut mana? Kepujian dari sudut hakikat, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila datang daripada semuanya jamilah, comel belaka. Tu jangan lupa syariat. Jangan lupa syariat. Ni kena letak molek lah ni. Ni kita sambung semula lah. Ni kena letak satu dan kita kena ambil faham boleh. Kita bicara bab pegangan tauhid, kita bicara bab tasawuf, ketaatan batin, kita ada pula bab ketaatan zahir. Maksiat kehendak Allah, kita redha. Maksiat kehendak Allah tu pegangan. Kita redha dari sudut kehendak Allah, ketaatan batin. Pada ni kita cegah itu ketaatan zahir. Padahal cegah itu ketaatan zahir. Kena faham balik pada situ. Sebab dalam kitab Penau Bagi Hati, dia menyebut di sini barang siapa menyangka akan bahawa meninggalkan menjurus dengan kebajikan dan menegah daripada kejahatan masuk dalam redha dengan qada Allah, maka adalah ia barang siapa orang yang jahil. Saya ngaji sini jahil, tu kata jahil murakkab. Tu orang kita sebut jahil. Saya ngaji ni jahil murakkab, tu kata jahil murakkab. Maksiat berlaku. Anak dia tidak suruh tutup aurat. Anak dia tak tegah daripada dedah aurat. Kenapa ayah haji anak tu gitu tu? Redha dengan qada Allah. Maka adalah ia orang yang jahil. Jahil. Jahil apa tu? Jahil murakkab. Dah dia
Anak dia dah aurah, dia tak tegar. Sebab apa? Redha kehendak Allah yang berlaku tu kan, baik jahat. Orang jahil, kenapa? Kerana Allah Ta'ala perintah kita suruh ma'ruf, cegah mungkar. Itu syariat zahir. Hak redha ni syariat batin. Tiba-tiba dia biarkan anak dia dah aurah, dia tak tegah perkara mungkar, dia letak pada redha dengan qada Allah. Ini orang jahil. Ni kena kata letak molek, pegangan clear dah. Seclear qada dan qadar, baik dan jahat. Hak bab redha ketaatan batin. Hak bab zahir, zahir tu doa, berobat, suruh makruf, cegah mungkar. Tu hak zahir. Tu syariat zahir dia panggil. Pada ni. Jadi dia tengok orang buat maksiat, pegangan dia la haula wala quwata illa billah, masya-Allah. Hati dia cukup-cukup tak berkenan. Sebab itu perkara maksiat datang dari pilihan dan perbuatan dia tu. Tapi di saat yang sama hati dia redha terima. Sebab apa yang berlaku tu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun pergi nasihat, pergi cegah. Itu syarat zahir. Wajib belakang tu. Hak beriman tu usuluddin tu tak ada. Hati benci dia satu sudut wajib sebab pilihan dia. Hati redha dari satu sudut kehendak Allah, tu kewajipan hak batin. Benci boleh pahala, redha hati boleh pahala. Hak zahirnya dia cegah. Itu syariat zahir dia panggil. Lengkaplah Islam, iman dan ihsan boleh panggil orang beragama. Jadi kita mengaji fardhu tauhid fiqh nak jadi beragama. Kalau kita kata ngaji tauhid fiqh fardhu nak jadi orang. Kalau tak ada tiga ni, bukan orang. Apa bukan orang? Bukan orang ni kadang-kadang kau dah sesat manusia ni. Balhum adall. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka ni macam binatang, bukan lebih sesat daripada binatang. Jangan manusia ni dah sesat, lebih sesat daripada binatang. Kita ngaji untuk fardhu ain tak berkata untuk pastikan kita jadi orang yang beragama. Kemudian kita nak pastikan pula anak-beranak kita, anak-beranak yang beragama, bukan hanya nampak di sembahyang puasa, bukan hanya nampak di tutup aurat sahaja, melengkapi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, ibadah yang sebenar, yang sempurna hukum fiqh dia, dan hati beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lengkap Islam, iman dan ihsan. Jadi kira-kira habis tak lagi waktu kita tu. Keulang sekali lagi. Kita ulang sekali lagi dok depan dah. Ditajuk dan tiada harus baginya redha dengan maksiat, dan jika adalah ia yang masa dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Tak apalah kita ulang sikit. Iza takarrara taqarrara. Itu pepatah Arab. Bila kita ulang-ulang dia jadi kemah. Iza takarrara, ulang-ulang taqarrara. Mana akan jadi kejap, akan jadi kemah. Ada ni sebab kita nak dua sini, bab pegangan dah pergi pada qada, pergi pada kita usaha. Bab batin pula haram redha, wajib redha. Lepas tu bab zahir, syariat zahir pula, kita kena buat asbab, kita kena berusaha. Gitu je lah. Mana nak lengkap ketiga-tiga bahagian agama. Wallahu